نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله. Bertemu kita malam ni dalam kuliah Bulughul Maram. Sebelum itu tengok surah An-Nisa ayat 140. Allah Ta'ala firman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan alaikum ke atas kamu fil kitabi di dalam Alkitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan dibuat main-main, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, sehinggalah yakhudu, mereka itu cakap bab lain. Yakhudu fi hadithin ghairihi, sehinggalah mereka tukar topik yang lain ataupun bercakap perkara yang lain. Innakum idzan mithluhum, dan kalau sekiranya kamu duduk bersama mereka, innakum idzan mithluhum, maka sesungguhnya kamu itu macam mereka. Kamu itu samalah seperti mereka. Surah An-Nisa. Ayat ini antara dalil yang utama yang para ulama menyatakan bahawasanya haram ataupun an-nahyu, larangan daripada mujalasati ahlil bid'ah, daripada duduk bersama dengan ahlul bid'ah ataupun ahlil ma'asi, ataupun orang kaki maksiat, ataupun orang kafir yang ketika mana mereka membicarakan tentang ayat Allah Azza wa Jalla, maka mereka memperolok-olokkan ayat Allah, ataupun kalau sekiranya disebut ayat Allah kepada mereka, maka mereka ingkar. Kata Al-Imam At-Tabari dan juga para ulama tafsir yang lainnya, ayat ini dalilun atau dilalatun wadihah, dalil yang jelas larangan daripada duduk bersama dengan ahlul bid'ah dengan pelbagai bentuk dan kumpulannya, sehingga mereka di dalam apabila mereka menyebutkan ataupun membicarakan tentang kebatilan mereka sehingga
apabila mereka membicarakan tentang kebatilan ataupun menyebarkan kesesatan mereka, ataupun memperolok-olokkan, memain-mainkan ayat Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu tak payah duduk dengan mereka. Hatta sehinggalah yakhudu sehinggalah mereka masuk bercakap dalam bab yang lainnya. Apa yang kita faham daripada ayat ni? Boleh duduk dengan ahli bid'ah tak? Boleh dan tak boleh. Boleh dan tak boleh. Mujalasah au musahabah ahlul bid'ah. Tapi ayat ini lebih kepada orang kafir. Duduk dengan orang kafir dan sebagainya, sehingga mereka memperolok-olokkan ayat Allah. Tapi termasuk di dalam ayat ini orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan ahlul bid'ah. Orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita dilaranglah duduk bersama dengan mereka. Dan apabila adanya ahlul bid'ah, maka kita dilarang mujalasatihim wa musahabatihim, untuk duduk-duduk bersama dengan mereka dan berkawan, musahabatihim, berkawan-kawan dengan mereka, hatta yakhudu fi kalamin ghairihi, sehinggalah mereka masuk perbicaraan dalam bab yang lain, sehingga yakhudu fi hadithin ghairih. So kalau sekiranya mereka telah stop daripada bercakap tentang bid'ahnya, ataupun kalau dia telah stop daripada bercakap tentang ataupun melakukan kemaksiatan mereka, ataupun mereka telah tidak lagi memperolok-olokkan ayat Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu ayat ini secara zahirnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Para ulama salaf, Ibn Sufyan, Ibn Uyainah dan semua, Al-Auza'i dan sebagainya, sehingga para ulama yang menulis tentang kitab-kitab akidah, termasuk yang berikutnya ke bawah Al-Barbahari dan sebagainya, maka mereka menyebutkan tentang tidak dibenarkan untuk duduk mujalasah bersama dengan ahlul bid'ah. Tak dibenarkan duduk dengan ahli bid'ah atau ahli maksiat dan sebagainya. Kenapa? Kerana dengan duduknya dengan ahli bid'ah ataupun dengan yang seumpama dengannya, maka kalau sekiranya kita ini tak ada kelengkapan yang cukup dari sudut ilmu, maka kita juga akan terpengaruh dengan perkara tersebut. Hatta kadang-kadang orang yang alim juga boleh tergelincir. Hatta orang alim juga boleh tergelincir dalam masalah ini. Walaupun demikian, di sana macam kita sebutkan tadi, oleh kerana ayat menyebutkan hatta, sehinggalah yakhudu fi hadithin ghairihi, sehinggalah mereka bercakap dengan benda yang lainnya, maka di situ ada pengecualian kalau sekiranya mereka tidak bercakap atau tidak menyeru dan sebagainya kepada bid'ah mereka, maka kita boleh untuk bertemu dengan mereka dan sebagainya. Apa maksud musahabah dengan mujalasah? Apa maksud musahabah dengan mujalasah? Yang para ulama ahli sunnah tidak membenarkan kita ni duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah atau ahlul ma'asi dan sebagainya, disebabkan yang tadi itu, jika terpengaruh dan sebagainya, dan kalau sekiranya sehingga membawa kepada kita tidak lagi boleh menegur kesilapan, sehingga kita tidak lagi boleh menegur bid'ah yang dia buat, itu yang dikatakan as-suhbah. Yang tak dibenarkan adalah yang disebut para imam salaf adalah bil ulfah, duduk sama ahli bid'ah sehingga menjadi kawan rapat, sehingga menjadi teman yang rapat, maka sehingga menimbulkan rasa siqah, percaya kepada ahli bid'ah, sehingga menimbulkan rasa cinta kepada ahli bid'ah, sehingga menimbulkan bahawasanya kita tidak lagi berani menegur bid'ah yang dia buat, sehingga kita pun dah tak ada kemampuan untuk menegur dia disebabkan musahabah. Maka para ulama maksudkan bil ulfah adalah as-suhbatut tammah,
as-suhbah tammah. Jadi sahabat yang betul-betul sahabat lah. As-suhbah at-tammah allati taqtadi, yang membawa kepada al-mawaddatu, yang membawa sehingga kita berasa cinta. Al-mawaddah wa tazkiyatu wa nusrah, sehingga kita mentazkiyahkan dia. Rekomenkan dia. Wan nusrah, dan menolong di atas bid'ahnya. Itu yang dimaksudkan dengan apabila dia berkawan dengan ahli bid'ah, sehingga menjadi kawan yang rapat, sehingga memang betul-betul kamcing kata orang bahasanya, sehingga orang yang macam ni tidak ada lagi kemampuan untuk menegur kejahatan yang dia buat, ataupun menegur bid'ah yang dia buat, atau menegur kesalahan dan sebagainya. Maka itu yang dimaksudkan dengan al-mujalasah wal musahabah. Itu yang dimaksudkan al-mujalasah wal musahabah. Kerana Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilih. Orang seseorang itu berdasarkan agama kawannya. Maka tengoklah siapa yang dia kawan. May yukhalil. So kalau kita kawan dengan ahlul bid'ah, sehingga betul-betul yang namanya kawan, sehingga dah tak mampu lagi untuk menegakkan kebenaran, sehingga kita siqah kepadanya, sehingga kita tazkiyah, bagi tazkiyah kepada dia, sehingga cinta kepada dia, sehingga nusrah, membantu dia dalam bid'ah dan kesesatan dia, maka itu yang rosak. Itu yang rosak. Maka daripada apa yang kita tak nak cakap malam ni banyak, kalam para salaf berlambak. Kalam para salaf berlambak menyatakan tak dibenarkan mujalasah, duduk dengan ahli bid'ah. Ya, memang itulah secara umum ni. Imam Ahmad ni, Sufyan ibn Uyainah al-Auza'i nya, semua ulama-ulama yang menulis dalam kitab aqidah ahli sunnah, semua akan menyebutkan tentang bab ni, iaitu mujalasah, duduk dengan ahli bid'ah. Kenapa demikian? Kerana dibimbangi, kita juga akan terpengaruh dengan syubuhat yang dilemparkan ataupun yang dikeluarkan oleh ahli bid'ah. Kerana al-qulubu da'ifah, kerana hati kita ni lemah, wa syubhatu khattafah, dan syubhat itu mematuk-matuk. Syubhat mematuk-matuk. Maka bila duduk lama, duduk berkawan lama, maka syubhat itu mula-mula kita rasa kita bagi muka lah, ataupun kita kata dia tersilap, tapi dia kita sayang kat dia. Lepas tu dia membawa kepada sedikit, oh betul juga apa yang dia kata, betul juga. Kemudian rasa dah segan pula nak tegur hak bid'ah yang dia buat dan sebagainya, kerana kawan. Sehingga akhirnya orang kutuk dia pun, atau orang kutuk ahli bid'ah ni pun, kita mempertahankan ahli bid'ah. Kita mempertahankan ahli bid'ah ni. Itu poin utama daripada memboikot ahlul bid'ah. Para ulama sebut, jangan membaca buku ahli bid'ah. Kenapa jangan baca buku ahli bid'ah? Kerana akan timbul syubhat. Jangan masuk kelas ahli bid'ah. Boleh tak kita join kelas Nahu oleh ustaz ahli bid'ah ni? Maka sebagai para ulama kata jangan, walaupun yang diajar itu Nahu. Kerana apa? Kerana orang ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ah ni, maka dia boleh selit je dalam Nahu dia tu, akidah sesat dia. Dia boleh selit je dalam bab-bab grammar bahasa Arab itu, atau pelajaran Nahu dengan saraf itu, akidah kufur ataupun bid'ah yang dia buat dan sebagainya. Maka itu yang dibimbangi oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam bab ini ada 3 golongan. Dalam bab ni ada 3 golongan. Tarafun yaghlu. Golongan pertama, golongan yang melampau. Tarafun yaghlu, melampau
hanya kerana ada sedikit perselisihan dalam masalah ijtihadiyah ahlul bid'ah. Dia menghukum ahli sunnah sebagai ahli bid'ah kerana hanya berlegar dalam isu yang dibenarkan untuk ijtihad padanya. Maka dia melampau. Sehingga apa poin sikit pun dah nampak dia. Tengok ahli bid'ah. Bid'ah ahli bid'ah. Tengok tak boleh. Ini yang berlaku. Maka duduk sepentas dengan ahli bid'ah. Duduk sepentas dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah menyokong bid'ahnya ahli bid'ah. Tazir. Jangan dengar daripada dia dah bombang, bawa keluar nas para ulama salaf. Jangan duduk bersama ahli bid'ah, jangan duduk bersama ahli bid'ah. Yang cakap tu, kita akidah pun tak habis baca. Yang cakap tu, Kitab Tauhid Muhammad Abdul Wahab tak pernah khatam. Yang cakap tu Kasyfus Syubuhat Muhammad Abdul Wahab tak pernah faham. Tak pernah baca Aqidah Wasitiyah pun. Tak pernah baca Tahawiyah pun. Tak pernah baca Zammu Ta'wil pun. Semua kita akidah tak pernah baca pun. Tapi yaghlu, melampau. Terutamanya budak-budak yang baru dapat manhaj. Baru dapat manhaj 2-3 hari. Maka dia pun ghulu, melampau dalam menghukum ahli sunnah sebagai ahli bid'ah hanya disebabkan duduknya ahli sunnah itu dengan ahli bid'ah. Tak pernah nampak Syekh Ibn Utsaimin duduk dengan ahli bid'ah? Duduk. Duduk. Mujalasah musahabah. Dengan hanya duduk sepentas, adakah dia berkawan? Dengan hanya duduk sepentas, adakah dia mujalasatu ahlul bid'ah? Bila kena dekat ustaz kita yang duduk dengan ahli bid'ah, oh ustaz ini mempertahankan sunnah. Bila ustaz yang tak favor kita, oh dia ahli bid'ah, menyokong bid'ah. Melampau. Hak ni tarafun yaghlu. Al-ghulu. Ala halakal mutanatti'un. Hancurlah orang yang melampau. Hancurlah orang yang melampau. Melampau ni dalam banyak bidang lah. Semua ada yang melampau. Grup yang kedua. Tarafun atau ta'ifun atau tarafun mutasahilun. Terlampau bermudah-mudah dengan ahli bid'ah. Terlampau bermudah-mudah dengan ahli bid'ah sehingga bagi muka kepada ahli bid'ah. Sehingga tak nak ditegurnya ahli bid'ah tu. Sehingga apa saja bid'ah yang dibuat, kita tak berani nak tegur oleh kerana dah kita berkawan dengan dia. Atau terlampau bersangka baik, oh dia ni mungkin tersilap dan sebagainya. Boleh jadi yang ke depan dia akan kembali. Oh, baiklah. Ini mutasahil. Terlampau cuai. Terlampau bagi muka kepada ahli bid'ah. Sehingga ahli bid'ah pijak kepada kita. Sehingga kita tak mampu lagi untuk membendung bid'ahnya. Sehingga ke tahap kita macam kita bagi sokongan kepada dia. Kita bagi pertolongan kepadanya. Apabila dia menyebarkan bid'ahnya ataupun pandangannya, kita membela pandangan bid'ahnya itu. Ini pun ngarut. Hak ni pun ngarut. Hak yang tadi tarafun, satu yang melampau. Hak yang satu ni satu hak yang terlampau cuai. Asalnya banyak kali lah kan ustaz-ustaz sunnah kita cakap bab gulu dengan hak yang tak gulu ni ataupun cuai ni. Banyak dah. Kan itu asas. Apa-apa pun kalau melampau, hancur. Kalau terlampau cuai dan bagi muka sangat pun hancur juga. Adapun tarafun yang ketiga, golongan yang ketiga, maka tarafun wasat. Tarafun yang berada di tengah-tengah, wasat, muttabi'un lis-sunnah, yang mengikut sunnah. Yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha, melarang daripada muwalad ahlul bid'ah. Kita dalam masa yang sama, kita larang daripada menjadikan ahli bid'ah sebagai wali. Jangan jadikan ahli bid'ah sebagai teman rapat. Kafir pun tak boleh tak?
Jangan menjadikan ahli bid'ah sebagai apa? Ialah sehingga kita menyokong yang macam tadi tu. Maka tarafun hak yang ketiga ni satu kumpulan yang wasat. Yang wasat dalam arti kata kita melarang daripada orang buat bid'ah dan kita bagi peringatan daripada orang yang mengikut ahlul bid'ah. Dan kita bagi peringatan kepada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan dalam masa yang sama, kita mengingkari juga untuk bercinta-cinta dengan mereka. Maksudnya bagi muwaddah. Kita benci kepada maksiat yang dibuat. Benci kepada bid'ah yang dia buat. Benci kepada hak akidah yang merosakkan. Yang bercanggah. Tetapi dalam masa yang sama, ada ruang yang kita lihat mungkin ada hajat ataupun maslahah yang perlu untuk kita berjumpa atau yang perlu untuk kita duduk sekali berbincang. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wal maqsudu bihada, ini Ibn Taymiyah ni, Ibn Taymiyah. Wa maqsudu bihada, fal maqsudu bihada, maksud ayahjura, kita memboikot. Maksud kita memboikot orang Muslim adalah memboikot as-sayyi'at. Memboikot benda buruk yang dibuat. As-sayyi'at. Wa yahjura, dan kita boikot untuk menjadi qarana usu, menjadi kawan yang buruk kepada dia. Maksudnya jangan jadikan dia kawan yang macam disebutkan tadi. Kemudian yang memberikan mudarat dalam bab mahabbatuhum, sehingga kita memudaratkan diri kita sehingga kita ke tahap mencintai dia, sehingga kita tahap terlampau sangat bagi keuzuran kepada dia, sehingga yang jadi kepada kumpulan hak yang mutasahil tadi ni, hak yang bermudah-mudah ni. Kemudian kata Ibn Taymiyah rahimahullah, illa lihajatin, melainkan kalau ada hajat, au li maslahatin rajihah, ataupun kalau ada maslahah yang rajihah. Maslahah rajihah ni apa dia? Maslahah kepentingan yang rajihah. Antara kepentingan dengan mafsadah. Maslahah dengan mafsadah bukan tak ada dua-dua ada. Dia ada maslahah dan dia ada mafsadah. Tapi bila disebut maslahatun rajihah, maslahahnya mengatasi mafsadah. Hak ni dalam bab fiqah semua sekali. Kita dua-dua, mana ada benda yang perfect semua, tak ada. So, kalau kita lihat bahawasanya adanya maslahah yang kita perlu untuk duduk sekejap dengan dia, bukan bermaksud duduk itu, macam kita sebut tadi, mesti menyokong. Bukan bererti mesti ikut saja apa yang dia cakap. Bukan bererti mesti benarkan saja apa yang dia cakap. Tapi kalau dia bercakap benda itu benar, boleh terima tak? Kalau dah setan pun kita boleh terima. Ini orang Islam yang buat bidah. Nabi kata kepada ahli kitab, ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Oi ahli kitab, mari kita duduk ni bersama dengan suatu kalimat yang sama. Dengan suatu kalimat yang sama. Apa dia kalimat yang sama? Allah. Hak yang esanya. Ada beza tak? Ada beza Kristian dengan Islam. Sebab Kristian mempersekutukan Allah. Tapi pada masa yang sama, Trinity itu, Father itu adalah Tuhan yang besar tu, Allah. Apabila Nabi SAW panggil ahli kitab, mari kita duduk sekali atas kalimat yang sama. Atas kalimat yang sama. Adakah Nabi ikut orang kafir? Adakah Nabi membenarkan ahlul Yahud wan Nasara? Tak. Hak ni jelas. So benda ni bukan dicakap-cakap oleh orang hak awam, hak ngaji tak apa-apa, tak apa-apa ngajinya. Kemudian dia mengulas pasal orang, laju je mengulas pasal orang. Kalau kita duduk dengan satu majlis dengan ahli bid'ah, dalam masa yang sama bila disebut hadis palsu, dalam masa yang sama kita kata hadis itu palsu.
Boleh tak? Kenalah. Itu syarat dia. Syarat nak mujalasah dengan ahlul bid'ah, mesti ada ilmu. Dan mesti menegur kesalahan dia dalam waktu yang sama. Jangan tunggu. Yes. Dia tengah sebut tang-tang tu dia sebut bid'ah dia tu. Tang-tang tu lah kita bantai dia. Walau kita sedang membicarakan poin yang sama. Tapi dalam bab ini saya berselisih dengan dia sebab dia ada palsu. Begitulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Tapi kalau orang hak macam kita ni, jangan duduklah. Hak orang yang macam kita ni, jangan duduklah. Hak tak berapa nak faham. Hak bab ni pun masih tak faham lagi. Jangan duduk. Maka kita bagi tahu umum. Kita bagi tahu umum kepada anak-anak murid, jangan baca kitab ahli bid'ah. Ya, betul. Apabila dia telah mencapai suatu tahap ilmu yang kita pun percaya dia faham, dan dia boleh baca, dan dia boleh selidik, dan dia boleh buat bahas, kita larang tak dia baca buku ahli kitab atau buku ahli bid'ah? Dia ada kemampuan. Bahkan dia ada kemampuan untuk mengkritik lagi. Dia tak boleh baca? Bacalah. Kitab-kitab yang ada pun ada kesalahan. Hak yang kita duk baca tu, Bulughul Maram, Fathul Bari, An-Nawawi, tak ada salah. Ada. Tapi kita belajar hak mana betul, hak mana tak, hak mana betul, hak mana tak. Al-Imam Al-Bukhari, Imam hadis mengambil riwayat ahlul bid'ah. Mengambil riwayat ahlul bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ahnya. So, kita depends. Tengok. Jangan apabila orang kita yang duduk sekali dengan ahli bid'ah, dia ni singa sunnah. Orang yang kita tak suka ada dalam grup lain sunnah juga tapi ceroy. Maka kita pun tuduh ahlul bid'ah. Dari satu sudut, hang tu dah memang tuduh hak kawan ni dah tak sunnah dah pun. Dah tuduh dah kawan ni dah memang tak sunnah dah pun. Tiba-tiba kawan ni duduk dengan ahli bid'ah. Hang marah kenapa? Hang kata dia ahli bid'ah. Biarlah dia duduk dengan sesama ahli bid'ah. Betul yang marah kenapa? Maksudnya, hang iktiraf dia sunnah tak? Hang iktiraf dia sunnah. Hang iktiraf dia salafi. Tiba-tiba, ngulah. Suka benar ngulah. Ngajinya tak mau. Ngaji tak mau. Ngulahnya suka. Hak ni memang seronok. Syubuhat dia khattafah. Syubuhat memang, mematuk-matuk. Orang baru belajar kitab. Hak dia bukan beli kitab hak yang patut. Ada. Dia beli kitab ulama' ni, kritik ulama' ni, ulama' ni kritik ulama' ni, ulama' ni kritik ulama' ni, ulama' ni kritik. Itu penuh kat buku dia. Hak tu yang dia suka. Bukan dia nak mengaji dulu. Hak yang sepatutnya. Maka hak ni yang disebut bahawasanya satu, yaghlu, melampau. Melampau sehingga menuduh atau menghukum ahlu sunnah sendiri sebagai ahlu bid'ah lisababin, kerana hanya satu sebab yang kecil yang dia duduk bersama. Yang dia duduk bersama dengan ahlu bid'ah. Dia duduk dengan ahli bid'ah, dia bercakap melawan kepada orang kafir. Poin yang sama. Duduk sekali dengan ahli bid'ah, kita melawan hak pokok, hak yang kafir duduk melawan Islam ni. Hak dia pun menentang kafir, hak kita pun menentang kafir. Poin ataupun forum itu adalah yang melibatkan Islam kafir. Apa masalah? Tak ada apa masalah. Kita bercakap, ni baru ni tak? Apa? Tajuk apa? Asyairah tak? Asyairah. Kawan tu memang betul. Siapa yang tak tahu? Tahu dah. Kita dah tahu dah Asyairah tak? Tahu dah. Tapi dia membantai Asyairah yang bukan Asyairah. Topeng aja Asyairah. Topeng aja Asyairah. Bukan Asyairah betul pun. Dia nak bagi tahu hak yang betul Asyairahnya apa. Kan?
Dia pun bantai ahlul batil. Dan memang betul batil pun. Dan apa yang dia sebut tu tak ada salahnya pun. Buka kitab Aqidah Asy'ariyah. Ada disebut Nur Muhammad. Hak yang kita belajar kat sekolah dulu, sifat 20. Tambah siapa yang mengaji Dadi Sanawi, Manhaj Al-Azhar, menggunakan silibus Al-Azhar. Kan? Dalam tu dia membicarakan persoalan ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Ilahiyat tentang Tuhan, kenabian. Of course lah sifat 20 lah. Sifat 20, kemudian sifat harus, sifat mustahil, sifat harus bagi Nabi, sifat wajib bagi Nabi, sifat haram tak sepatutnya bagi Nabi dan sebagainya. Tapi sebelum dia masuk bab itu, pengajian Asy'ariyah membicarakan persoalan tentang akal. Akal. Penggunaan akal. Menggunakan hujah akal. Sebab tu pertama sebelum masuk lagi pembelajaran sifat 20, kita akan belajar dalil. Dalil apa? Dalil naqli, dalil akli. Dalil naqli, akli. Dalil naqli itu yang dinakal Quran Sunnah. Dalil akli, dalil akal. Dan betul pun. Al-Asy'ariyah melawan kepada pokok-pokok Mu'tazilah tersebut dengan dalil akal. Dengan dalil akal. Tapi tak ada dalam kitab itu percaya bintang. Tak ada dalam pengajian Asy'ariyah jilat tai guru. Tak ada dalam pengajian Asy'ariyah. Apa lagi lah yang sekarang ni sedang berlaku ni. So, dia bercakap tentang topeng. Orang bertopengkan Asy'ariyah, sebenarnya mereka di balik itu adalah ahlul batil. Tapi kita bukan nak bagi tahu bahawasanya dia itu Asy'ariyah manhajnya betul, tak? Dan kita juga tahu panel yang pertama itu apa akidahnya. Kita pun tahu. Dan kita pun tahu bahawa panel yang mewakili sunnah itu banyak kali membantai bapa tu juga. Tak ada apa yang tak disebutnya. Sebut. Tinggal lagi pada ketika itu perbicaraannya adalah khurafat dan kebatilan. Duduk kita bercakap tentang kerasukan jin. Cakap pasal kerasukan jin. Kita pun menekankan di sana ada yang kerasukan betul, ada yang kerasukan yang bohong. Banyaknya bohong. Nak dapat hak betul, hak yang kena rasuk jin tu boleh bilang dengan jari. Kawan itu pun cakap benda yang sama. Yang banyak kes yang dijumpai adalah bohong belaka. Maka bercakap benda yang betul. Benda yang tajuk yang melibatkan benda yang disepakati. Tapi kalau dia ada cakap benda yang salah dan sebagainya, so kita betulkan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Faham tak? So, apa-apa pun, banyak kali dah sebut, jangan hulu. Jangan hulu. Biar duduk tengah-tengah wasat. Jika ada keraguan, tanya guru. Ada benda yang syubuhat yang ditimbulkan, dan tanyalah guru kita. Tapi duduk mengaji akidah kan? Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Ustaz KA pun sesat juga. Takkan nak dengar. So yang ni kita sebutkan tadi ni adalah juga pandangan ulama-ulama ahli sunnah. Sebagaimana disebut kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang muhaqqiq. Maka dalam apa-apa jua Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tengok dia punya pandangan. Tengok pandangan Ibn Taymiyah. Dia sebut sangat Ibn Taymiyah. Terbaca ni tak? Tak pernah baca pun. Ya, Majmu' Fatawa tu ada bawah tu, kalau coklat tu. Tak, siapa nak buka? Siapa nak buka? Ahli bid'ah juga yang mengutuk Ibn Taymiyah sebelum-sebelum ni, tak kita bantai.
pokok yang menyalah faham kalam Ibn Taymiyah. Dah kita sebut dah sebelum ni. Ustaz-ustaz sebelum ni yang dah tak tahu lah pupus ke tak. Hak cakap mengutuk Ibn Taymiyah. Telah kita buat forum menjelaskan apa yang benarnya daripada kalam Ibn Taymiyah dan sebagainya. So senantiasa kita pernah berjumpa dengan hak liberal. Duduk dengan liberal, apa masalah mereka ni? Apa cara fikir dia orang ni? Hak yang boleh kita bantu mereka, apa sebenarnya mereka ni? Faham ke tak? Atau kalau kita yang tak pergi, ahli bid'ah nak pergi? Kalau kita yang tak ke depan dalam bab ni, maka ahli bid'ah yang ke depan, kita pun bising lagi. Bising. Oh, tu sekepala. Tapi yang dia jemput kita, tak datang pun. Kenapa tak datang? Tak mampu. Berapa banyak perdebatan yang ustaz-ustaz sunnah kita join sebelum ini, yang dia itu tak ada kemampuan debat. Duduk dengan ahli bid'ah. Apa jadi? Orang nampak ahli bid'ah menang. Tak siapa yang tahulah kes-kes sebelum-sebelum ni. Kan? Kita tak ada kemampuan nak debat dengan ahli bid'ah, jangan pergi. Walau kita punya salafi tu tulen. Walau salafinya tulen, tapi kita sendiri tak faham tentang Ibn Taymiyah, jangan pergi. Sebab nanti kita kena syubhat. Dan kalau kita masih belum jelas tentang bid'ah pun, jangan berdebat dengan ahli bid'ah kalau kita sendiri memang tak mampu. Tapi ada je ustaz-ustaz kita yang pergi, yang akhirnya tak nampak menang. Bukan dia tak pandai berhujah. Tak, hujahnya betul. Tapi dalam penyampaian hujah yang tak meyakinkan. Sehingga ahli bid'ah bantai, sehingga ahli bid'ah menjatuhkan, dah tak boleh jawab. Ini masalah. Tapi bila ada orang yang mampu berdebat dalam bab ini, kita kutuk. Ya, ada orang yang mampu berdebat dalam bab ni, oh, kita kutuk lah. Duduk dengan ahli bid'ah, duduk. Itu je kerjanya. Duduk ahli bid'ah, duduk. Macam dia tu sunnah sangat. Macam dia salafi sangat sungguh lah. Bukan nak marah salafi dah, gitu salafi juga tak? Tapi biar mengaji. Biar betul-betul. Sebelum-sebelum ni pun, bukannya generasi-generasi baru dan sebagainya. Sejarah perkembangan sunnah dekat Malaysia ni dah agak makan tahun. Dan telah kita menyaksikan bagaimana sunnah ni berkembang. Daripada hak tak adanya, sehingga muncul ustaz-ustaz kita, dan sehingga sekarang ni ustaz-ustaz baru banyak muncul. Yang kadang-kadang ustaz-ustaz baru ni pun belum ada lagi hak yang sebelum kes-kes perkembangan sunnah yang awal. Yang mereka pun tak tahu dan sebagainya. Yang dia tahu duk melabel. Kita tak suka orang label kita Wahabi, tapi kita duk label orang tidak sunnah. Kalau betul dia memang confirm tak sunnah, okey lah. Kan? Kalau dia betul memang ahli bid'ah dan sebagainya, batal. Tak kisah. Tapi kadang-kadang perbezaan hanya benda-benda yang boleh dibezakan atau boleh menerima khilaf atau perbezaan. Maka jangan jadikan benda-benda ni sebagai suatu senjata yang nak menjatuhkan sesama sunnah, sehingga ahli bid'ah pun bertepuk tangan dan ahli bid'ah pun suka dalam bab ini, sehingga kita akhirnya tak ke mana. Orang-orang yang sebelum kita dah buat kerja dah. Dia dah tebas, paling kurang dia tebas dah hak lalang-lalang yang ada tu. Hak kita ni lah yang katanya sunnah sangat ni, hak hang lah kena isi hak sunnah tu. Tapi masalahnya dia pun tak isi. Orang dah tebas dah, naik lalang balik, dia nya tak isi-isi lagi. Tak cucuk tanam lagi kat situ, naik lalang balik dah. Hak yang dikutuk-kutuknya tidak sunnah, itulah yang menebah lalang-lalang yang awal. Tapi hak kita lah yang suka duk hukum sana, hukum sini lah, tak habis-habis. Mengaji tak habis-habis, kitab tak selesai-selesai lagi kitab.
Tu kadang-kadang duk sibuk sunnah dan sunnah dan sunnah. Hak kitab apa yang kita dah ngaji, dah khatam, dah faham, dah amal. Belum tentu pula lagi tu dia tu faham betul. Belum tentu lagi. So banyak lagi. So jangan tengok kepada orang lain, tengoklah kepada diri sendiri. Jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Orang lain itu dengan usaha-usaha dia, kita apa usaha kita? Apa yang kita dah buat untuk menyumbang kepada perkembangan sunnah dekat Malaysia ni? Apa kerja kita? Apa tak ada lagi. So, mulakan dengan mengaji. Mulakan dengan study. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Belajar lama. Tulis zaman. Panjang. Kadang-kadang mungkin kita pun belum nak berapa faham. Tapi lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar. Akhirnya Allah kurniakan kepada kita kefahaman. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kita betul-betul faham manhaj yang sebenar. Maka barulah pada ketika itu dengan ilmu tersebut kita boleh membezakan hak mana yang memang betul bid'ah atau ahli bid'ah, hak yang mana memang betul-betul sunnah. So mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Al-Quran, sunnah dengan kefahaman salafus salih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni hatinya bersih daripada hak duk melihat orang. Tengoklah kesalahan kita dan kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang telah mendahului kita dalam bab ni. Orang yang telah mendahului kita dalam berdakwah kepada sunnah ni, mudah Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada mereka. Sebahagian mereka telah pun meninggal. Sebahagian mereka masih lagi hayyun yurzaq, masih lagi hidup dan masih lagi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun mudah-mudahan kita tengok kadang sekarang ni perkembangan sunnah tak macam dulu. Sekarang ni munculnya ahli bid'ah, muncul pelbagai. Tapi lihatlah bagaimana sebelum ini datang ahli bid'ah tenggelam, datang ahli bid'ah baru tenggelam, datang lagi ahli bid'ah yang baru menggantikan yang lama tenggelam dah. Datang lagi ahli bid'ah baru menggantikan hal lama tenggelam juga. Tapi sunnah tetap naik. Sunnah tetap naik. Kerana kita bukan tokoh. Kerana kita dalil. Kita ngaji. So perkembangan ataupun dakwah sunnah dengan ilmu. Dakwah sunnah tidak dengan hanya hamasah. Hanya hamasah. Oh bersemangat. Apa pun tak faham. Bersemangat. Manhaj salafi itu pun masih belum dipahami lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita keampunan dan akhirnya masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, habislah. Dah semua. 5 minit lagi. Kita baca 1-2 lah. Sambungan bab nawafil, salat sunat. Hadis yang ke-289. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhaha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi wa hasanahu, dihasankan oleh At-Tirmizi, wa Ibnu Khuzaimah wa sahhaha, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Ada sedikit perbezaan, sebahagian mendhaifkan hadis ini, sebahagian menghasankan hadis ini. Dia hasan dengan turuk yang banyak. Hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Kerana banyak syawahid. Hadis ini diriwayatkan juga oleh dalam Ahmad, Abu Dawud, Hasan Tirmizi daripada hadis Ali. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al-As, juga daripada Abu Hurairah, juga daripada Ummu Salamah dalam Tabrani dan sebagainya. Maka para ulama menghukumkan hadis ini hasan.
Jadi tinggal lagi. Dia menyebutkan tentang 4 rakaat sebelum asar. Hadis-hadis yang kita baca sebelum ini dia tak sebut sebelum asar. Maka para ulama sebut, maka kita tak masukkan di dalam sunanur ratibah. Ataupun dia sunat yang tidak muakkadah. Ghair muakkadah. Kenapa ghair muakkadah? Kerana hadis-hadis sahih yang lebih kuat menyatakan sebelum asar tak ada. Berdasarkan 2 hadis yang telah kita bacakan sebelum ini, maka dia masuk juga dalam keumuman baina kulli azanaini salah, antara 2 azan itu ada salat. Tinggal lagi 4 dan sebagainya, maka itu disebut dalam hadis ini. Wa an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi thumma qala fi ath-thalithati liman syaa karahiyata an yattakhidhaha an-nas sunnatan rawahu al-Bukhari. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. Dari Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani dari Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Pada kali yang ketiga Nabi kata liman syaa, siapa yang nak. Liman syaa karahiyata ayyattakhidhaha an-nas sunnatan, supaya orang tak anggap benda itu suatu sunnah yang ratibah, suatu sunnah yang selalu buat. So dia juga adalah sunnah yang tidak muakkadah, ghair muakkadah. Siapa yang solat boleh tak? Boleh, kita tak ingkar. Sebab baina kulli azanaini salah. Dan Nabi kata di awal, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Maksudnya sunat 2 rakaat, 2 rakaat. Liman syaa, bagi siapa yang nak. Rawahul Bukhari wa fi riwayat Ibn Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Nabi salat sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syamsi. Kami salat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, lepas terbenam matahari. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana, dan Nabi nampak kami semayang, iaitu sebelum lepas ghurubi syams, maksudnya sebelum maghrib. Nabi nampak, Nabi tidak arah dan Nabi tidak larang. Nabi tak arah dan Nabi tidak larang. Jadi ini juga sunat yang ghair muakkadah, sunat yang tidak muakkadah. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ma laysa biratibin la yulhaqu birratib ولا تستحق المواظبة عليه لئلا يضاهي السنن الراتبة فما قبل العصر والمغرب والعشاء من شاء أن يصلي تطوعا فهو حسن لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ma laysa biratibin la yulhaqu birratib, yang mana yang bukan ratib jangan masukkan dia dalam yang ratib. Yang bukan dalam ratibah jangan masukkan dalam dia ar-ratib. Wala tastahiqu al-muwadhabatu alaihi, dan tak patut kita selalu buat, kerana Nabi tidak muwazabah, Nabi tak selalu buat. Li'alla yudahi sunanir ratibah, supaya dia tidak orang melihatnya macam sunat yang ratibah tu. Kenapa kita tinggalkan? Buat sekali-sekala okey, supaya orang tidak anggap sebelum maghrib ni ataupun sebelum disebut insya tadi sebelum asar adalah sunat yang Nabi selalu buat. Fama qabla al-asri, apa yang sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, man syaa yusalli tatawuan, siapa nak salat tatawuan sunat, fa huwa hasan, maka dia bagus, hasan. Lakin la yattakhidh, tapi jangan jadikan dia sunnatan ratibah, jangan jadikan selalu kita buat. Jadi dalam bab sunat kita ada sunat muakkadah dan kita ada ghair muakkadah. Yang muakkadah tu kita jaga. Hak ghair muakkadah sekali-sekala dirasa nak buat, buat. Sekali-sekala tak payah buat, tinggalkan. Yang berikutnya tu tentang solat sunat sebelum subuh. Nanti kita sambung.
yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Apa yang kita sebutkan tadi itu bukan marah ni. Tu nak bagi faham supaya kita tak melampau dalam bab yang sepatutnya kita tak perlu melampau. Dalam bab yang ada toleransi, dalam bab yang ada ruang untuk pandangan, maka jangan melampau. Tapi tetap kita bagi tahu pandangan ataupun golongan yang ketiga tu yang bagus, iaitu kita tidak mempromosikan ahli bid'ah, dan kita tidak mualat, dan kita tidak menyokong bid'ahnya, dan kita tidak mempromosikan bid'ahnya, dan kita tak memujinya. Dalam masa yang sama, jika ada keperluan untuk kita duduk bersama, jika ada maslahah yang rajihah yang memerlukan kita duduk bersama, lupakan sekejap perbahasan kita ni, maka itu dibenarkan oleh syarak. Dalam masa yang sama, kita ada stand dan kita ada manhaj kita. Bukan bererti mesti jumpa ahli bid'ah kita menyokong dia. Bukan bererti duduk dengan satu majlis dengan ahli bid'ah mesti menyokong dia. Tak. Kita tak menyokong, tapi kita bersetuju dengan poin yang sedang kita bicarakan dan kita menegur dia benda-benda yang dia silap. Maksudnya kita konsisten lawan kepada bid'ah. Konsisten melawan kepada bid'ah yang dia lakukan, dan kita bagi ingat juga tahzir kepada orang awam supaya dia ni bukan marja'. Jangan ambil ilmu daripada dia. Hak yang forum tak forum itu majlis ilmu ke? Tak. Hak tu nak dengar. Hak majlis ilmu hak macam ni. Hak majlis ilmu jangan ambil daripada bid'ah. Tapi kadang-kadang ada beberapa forum yang kadang-kadang adanya perdebatan dan sebagainya, maka kita nak tengok. Tengok. Tak ada masalah. Guna akal. Orang sunnah ni akal cerdik. Kalau orang sunnah pun tak boleh nak beza antara sunnah dengan bid'ah, kalau orang sunnah pun tak boleh beza antara hak dengan batil, ambil mikrofon katuk. Belajar banyak dah. Belajar banyak dah, bid'ah-bid'ah, belajar sunnah dah, tapi tak faham. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha